Ya, bercakap mengenai PRU bagi negeri Johor yang ke-15 ini, kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan-rakan di lokasi-lokasi terpilih selepas ini. Kerana sekarang ini, Sophie, kita nak berbicara mengenai kuasa. Bila kita bercakap mengenai kuasa, ianya ditaktifkan sebagai daya dan juga mampu. Tapi kalau di Malaysia ni, Sophie, kita ada satu stereotip di mana wanita ini tidak boleh diberikan kuasa kerana tidak mampu untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Kerana dilihat sebagai wanita ini mempunyai sifat yang lemah lembut, dengan emosinya kan? Emosi ulas kasihan. Jadi benarkah kuasa wanita ini tidak boleh diberikan? Ya, ini akan kita bincangkan bersama dengan insan-insan hebat di studio. Kita kenalkan iaitu Senator Datuk Seri Zurainah Musa selaku pengarah eksekutif Berjaya Corporation Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga tak kurang hebatnya saya kenalkan Datuk Profesor Dr. Rohana Yusof selaku Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Pengantarabangsa UCSI University. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia dua Sihat insan hebat. Hari ini kedua-duanya. Alhamdulillah. Selamat Hari Wanita. Kita ucapkan. Terima kasih. Ya, hari ini cukup cantik kedua-duanya, masya-Allah, tidak kurang hebatnya. Baik, hari ini apabila kita bercakap tentang kuasa wanita yang sebagai permulaan, mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan ataupun takrifan pemimpin dan ciri-ciri kepimpinan daripada sudut wanita itu sendiri. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takrifan ciri dan ciri-ciri kepimpinan di dalam, kalau kita lihatlah kepimpinan, maksud kepimpinan bagi saya, jika kita boleh mempengaruhi individu ataupun sekumpulan individu-individu ini, itu adalah satu daripada ciri-ciri seorang pemimpin dan juga memberi inspirasi kepada mereka. Itu amat penting bagi saya. Dan kalau kita lihat ciri-ciri kepimpinan, bagi saya seorang wanita itu ataupun seorang pemimpin itu, tidak kira gendernya, ialah seorang yang mempunyai keyakinan diri. Satu. Kedua, seorang yang tidak mudah berputus asa. Ini amat penting. Dan ciri-ciri inilah terutama sekali ada di dalam wanita itu. Kepimpinan, very important. Memberi inspirasi, keyakinan diri, tidak berputus asa dan senantiasa kreatif dalam pandangan dan pendekatan mereka. Itu bagi saya seorang pemimpin yang boleh memberi inspirasi. Saya memang tertarik dengan apa yang tadi dikatakan mengenai ciri-ciri kepimpinan. Dan kalau kita melihat sebenarnya wanita memang mempunyai ciri-ciri tersebut. Kita boleh hidup di mana-mana sebenarnya. Campaklah dekat mana pun, di situasi apa sekalipun, kita akan cuba cari jalan macam mana nak meneruskan kehidupan kita. Itu sebenarnya menjadikan wanita ini boleh menjadi pemimpin yang baik sebenarnya. Tetapi apa lagi di antara faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan kepimpinan seorang wanita itu, Datuk? Okey, terima kasih Safi. Sebenarnya first, terima kasih kerana menjemput hari ini. Sama-sama, Datuk. Okey, pertamanya sekali saya rasakan sebagai seorang pemimpin, the main thing is that komunikasi. Kita boleh berkomunikasi dengan baik. Dan bila kita bercakap pasal wanita, saya rasa untuk Hari Wanita ni ialah for me untuk saya makna Hari Wanita ialah untuk kita raihkan kejayaan wanita. Banyak kejayaan wanita jadi masa inilah kita raihkan sesama kita, kita support each other to build untuk membina. Dan dalam seorang pemimpin, satu yang untuk saya being excellent. You know, if you are excellent, you tak payah risau orang keliling you, tak risaulah lelaki ke siapa ke, sebab you are good. When you are good, no one can compete with you. Tak boleh orang compete dengan kita. Jadi untuk saya, seorang pemimpin tu have to be, mesti menjadi seorang yang excellent dan yang tak ada vision, yang boleh membawa orang, boleh komunikasi dan memberitahu apa yang dia nak dalam organisasi itu. Jadi kalau dia punya visi itu sangat terang, semua akan faham, semua akan datang bersama untuk membina apa yang kita nak bina lah. Jadi seorang pemimpin tu kena ada daya komunikasi yang baik, dan juga keyakinan diri, keterampilan, semua itu semua penting. All those elemen yang kecil-kecil ni kan sangat penting untuk membina seorang pemimpin. Dan yang saya rasa satu yang saya untuk saya lah excellent, you have to be excellent in your field. Kita apa pun kita buat, kita kena jadi yang terbaik. Baru kita boleh
compete. Kita in fact kalau kita terbaik, kita tak payah compete pun kita dah bagus. Betul. Kalau kita dah betul. baik, orang tahu nilai kita. Jadi tak perlu kita nak hu-hu-ha-ha dah. Tak perlu. Orang dah tahu dah. Okey, Datuk macam ni, Datuk macam tu. Saya suka insan hebat ni kan, menunjukkan bagaimana sebenarnya dalam bersederhana, walaupun kita lihat kan humble tetapi insan-insan yang cukup berjaya. Masya Allah. Baik, Datuk, sini Datuk mungkin boleh kongsikan je lah kepada kami, iaitu antara faktor-faktor daripada berdasarkan kajian seorang wanita ataupun pemimpin wanita yang berjaya. Selain daripada ciri-ciri yang kita kongsikan tadi, antaranya komunikasi yang cukup penting, selain daripada keyakinan diri, perlu tahu jati diri kita, apa lagi antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita terapkan sebagai seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin? Saya teringat dalam satu kajian McKinsey, kalau tak silap saya, 2021 pernah mengatakan yang seorang wanita itu perlu ada imajinasi. Okey. Imaginatif. Berarti boleh berfikiran luar daripada yang biasa, luar daripada kotak keselesaan kita. Satu. Kognitif, mempunyai perasaan yang boleh mengatasi situasi-situasinya. Ini adalah satu-satu faktor yang amat penting di dalam wanita. Bak kata profesor tadi komunikasi yang baik. This is very important sebab bagi saya, jika kita tak boleh berkomunikasi, kita tidak dapat meyakinkan seseorang melalui komunikasi kita, it would be a failure. But wanita ni, like you all cakap, wanita ni, kita ni pandai juggle. Dan kita ni pandai mengatur jadual kita. Betul. Bagaimana kita nak mendekati sesuatu situasi itu, di mana, bila dan how. That is very important. Bila kita bercakap mengenai komunikasi, kita bercakap mengenai suara. Kalau kita boleh lihat, suara anak-anak muda kini dah dipun angkat. Kalau kita boleh tengok PRU ni, undi 18. Bermaksud suara wanita ini di mana? Kuasa wanita di mana? Kerana apa? Kalau kita boleh lihat, isu-isu berkaitan dengan wanita masih lagi mengganas, masih lagi menular. Keganasan rumah tangga, masalah gangguan seksual. Dan juga macam kalau dari segi nafkah, tak boleh cakap lah kalau isu rumah tangga ni. Jadi di mana sebenarnya suara kita di Malaysia ini, Datuk? Okey, sebenarnya kan wanita ni kita punya ni is nurturing. Kita ni we nurture. Jadi untuk kalau kan ada kita dengar if you want to educate the nation, you educate the woman, you will educate the whole nation. Kan? You educate the woman. Very true. Jadi untuk saya, let's educate people. Jadi bila kita dah educate the woman tentang diri dia, tentang betapa istimewanya dia, berapa tentang meletakkan diri dia setaraf dengan semua orang sebab dia excellent. So jadi saya rasa kalau kita boleh educate orang in that sense, then dia tak akan rasa suami nak pukul ke, orang nak pukul ke, sebab dia ada dia punya own jati diri dan dia boleh berdiri sendiri. Betul. Jadi to me, being a woman, we are always nurturing. Itu kita punya sifat semula jadi. Saya rasa kalau dalam sifat kita dah ada tu, kita nurture the people around us, the future our children. Especially saya rasa dengan anak-anak muda sekarang. Let's be an inspirational leader. Kita boleh nurture so many people. So itu yang saya rasa at what age pun kita sebagai seorang wanita duduk di sini, kita punya peranan tu sangat penting untuk nurture. Jadi ramainya anak-anak muda di sini, let's nurture them, let's educate them. Itu saya rasa sangat penting. Jadi bila cerita pasal keganasan memang berlaku, kita tak boleh memang berlaku, tapi let's educate the person yang on the side yang dah kena ni kan. Let's educate apa yang patut dibuat. Macam mana dia nak buat. Bagaimana dia rasa diri dia tu sangat berharga. No one should touch dia kalau dia tak suka. Betul. Dia yang paling penting sebenarnya ialah kita kena sayang diri kita. Macam mana orang nak sayang kita kalau kita tak sayang diri kita sendiri. Jadi kita kena hormat diri kita sebelum orang lain hormat kita. Betul. Dan wanita sentiasa perlu untuk bersama dengan wanita yang lain untuk bantu mereka bangkit. Dan kadang-kala mereka yang ialah terjerumus dalam permasalahan seperti antaranya keganasan rumah tangga, kebiasaannya kerana emosi mereka terganggu.
terganggu kan? Datuk Seri kan, Prof? Dan apabila emosi terganggu, maka rumah tangga pun kecak-kacir. Seorang ibu, kalau seorang ibu beremosi, pastinya sekeluarganya akan kecak-kacir. Jadi penting kita sebagai wanita untuk menyayangi diri kita dan menghormati diri kita. Baik, dan berbicara tentang wanita, selain daripada yang boleh kita kongsikan, tak kurang dalam bidang politiknya, kurang wanita mungkin terbabit dalam bidang politik. Dan sebagai seorang wanita, untuk kita tampil dalam bidang politik, khususnya untuk kita menjadi seorang pemimpin, antara tipslah yang boleh Datuk Senator kongsikan, apa yang perlu kita ada, ciri-ciri yang boleh kita bangkit sebagai seorang wanita supaya kita juga dipandang ketika dalam bidang politik, khususnya 37 saja calon wanita di Johor ni. Very interesting question. Bagi saya, the most important factor yang perlu kita ada dalam diri kita ialah kecekalan diri. kecekalan. Tanpa adanya kecekalan, you'll be dead before you get into the game. Ya, betul. Sebab bagi saya, bila kita mempunyai kecekalan, wanita ni, no matter, Prof ya, no matter how good we are, how educated we are, kita senantiasa mempunyai kecurigaan kadang-kadang. Betul. Terhadap diri kita ini. So, we have to park that aside. Okey. Jangan kita ingat diri kita ni tak bolehlah, tak mampu, segan. Kita ada ciri-ciri tu. It's good to have that. It makes it a different. Tetapi bagi saya, kita jangan senantiasa mengingatkan, game tu adalah untuk kaum lelaki. We are as good, if not better than any man. Ya? Ramai lelaki di sini, kat belakang tabir. Look at these two beautiful ladies here. You are controlling the set. How? Keyakinan, kecekalan dan jangan mudah kita putus asa. Betul. Never give up. Kita memang kena cekal kalau kita nak masuk ke dalam peperangan. Kita cakap perang lah. Jadi sebelum kita masuk, jangan kita mengalah dulu. Lawan dulu. Kita kita tak tahu kita menang ke kalah kan. Yang penting jangan mengaku kalah. Jadi sempena dengan sambutan Hari Wanita 2022 ni, mungkin kedua-dua tetamu kita ada ucapan sedikit untuk wanita-wanita di luar sana. Sama cekal macam figura ini. Ya, semestinya. Untuk saya, silakan, Prof. saya rasa saya harap semua wanita lihat pada diri sendiri, bina diri sendiri dari dalam. Because kalau kita bina diri, kita kenal diri kita. We build ourselves and make sure that kita yang terbaik. Dalam apa pun arena yang kita lalui, kita yang terbaik. Jadi nak datang, nak cekal, nak apa semua, kena kita terbaik. We know ourselves. Jadi build yourself. Itu yang saya harap sangat. Every one of us, wanita, build ourselves and be the supporting agent for other women. Sebab kita kadang-kadang kita tak nak compete dengan women. We are together in this. Let's make every woman the best. In Malaysia. Jadi kita kena bersama-sama membangunkan semua wanita di sini, daripada anak muda kecil sampai ke yang tua. Let's take care of each other. Itulah dia untuk saya. Inilah dia Hari Wanita, kita meraihkan sama-sama kita. Itu dia. Datuk Senator. Selamat Hari Wanita kepada semua wanita, terutama sekali di Malaysia ini. Percaya akan kemampuan diri anda. Percaya, jangan putus asa dan terus bersinar. It's very important. Keep shining. Very true. Dan jangan, do not allow anyone to say any different about your ability. Kemampuan diri kita. Terus bersinar. Rasa bersinar kita hari ini. Setiap wanita dia ada keunikannya yang tersendiri. Dan juga kelebihan. Tapi apa yang paling penting, seperti mana Datuk katakan tadi, wanita harus menyokong wanita lain. Wanita yang hebat tidak akan menyakiti wanita yang lain. Itu paling penting sebenarnya. Sama-sama kita membantu wanita. Itulah, wanita yang hebat akan membantu antara satu sama lain supaya kita sama bersatu menjadi kuasa satu. Itu dia. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Senator Datuk Seri Zurhana Musa, Pengarah Eksekutif Berjaya Corporation Berhad, dan juga Datuk Profesor Dr. Rahna Yusof, Timbalanak Chancellor Akademik dan Antarabangsa CSI Universiti kerana sudi bersama dengan kita hari ini, bersama dengan sambutan Hari Wanita 2022. Terus cemerlang, terus gemilang seperti mana sekarang ini. Kami cukup berbangga sangat dengan pencapaian kedua-dua Datuk Seri dan juga Datuk di arena masing-masing. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Terus memberi inspirasi buat wanita di luar sana, insya-Allah.